Salam sejahtera Malaysia. Merpati dua sejoli. Padan sepadan, bagai pinang dibelah dua. Merpati dua sejoli, bagaikan aur dengan tebing. Bagaikan irama dan melodi, tak boleh dipisahkan. Semuanya tak boleh dipisahkan. Inilah Rosmah Mansur dan Najib Razak, tak boleh dipisahkan. Tapi baguslah, memang begitulah suami isteri, mana boleh pisahkan. Yang baik kah, yang buruk kah, tetap jangan pisahkan. Tetapi nampaknya apa yang tak boleh dipisahkan di antara Najib dan Rosmah Mansur ini kali ini bersifat negatif. Najib Razak akan mengetahui sama ada dia akan muflis atau tidak tak lama lagi. Apabila lembaga hasil dalam negeri sebenarnya sudah pun memfailkan petisyen kebankrapan kepada Najib Razak kerana dia berhutang dengan lembaga hasil dalam negeri sebanyak 1 bilion lebih kalau tak silap saya, 1.69 bilion kalau tak silap saya. Dia ada hutang tak bayar cukai dengan lembaga hasil dalam negeri. Bukan sikit. Kalau dia perlu bayar, macam mana dia mau bayar? Lepas itu tuan-tuan dan puan-puan, menjadi satu perkara yang amat dramatik kepada Najib Razak kalau sudahlah dia di penjara, muflis lagi. Sudahlah muflis dalam penjara pula. Ini betul-betul entah sudah jatuh ditimpa kayu balak. Bukan lagi tangga, kayu balak, geng, kayu balak. Sudah jatuh ditimpa kayu balak. Sudahlah muflis dalam penjara pula. Kesian betul. Inilah benda paling kesian. Kalau sudahlah jadi banduan, muflis lagi. Nanti keluar jadi bekas banduan yang muflis. Lepas itu Rosmah Mansur pun kalau dia kalah di mahkamah, dia pun masuk penjara. Nah, kali ini siapa yang akan menyambut Najib Razak bila keluar dari penjara? Ataupun siapa yang menyambut Rosmah Mansur kalau keluar dari penjara? Nampaknya tidak adalah suami atau istri yang dapat menyambut kepulangan keluar dari penjara. Siapa yang lambat, siapa yang cepat keluar dari penjara. Sekarang risiko untuk Najib Razak berakhir betul-betul dia punya karier politik amat tinggi. Kenapa? Kalau sekarang umur dia sudah 60 tahun lebih, katalah 65 tahun, contoh sajalah, katalah 65 tahun. Kalau dia kena 12 tahun, sudah 70 tahun, 75, 77 tahun. Kalau kena lagi 10 tahun untuk kes yang lain, sudah 87 tahun. Kalau kena lagi 10 tahun untuk kes yang lain, 97 tahun. Kalau kena lagi 10 tahun untuk kes yang lain, 107 tahun. Maksudnya, kecuali Najib Razak dapat pengampunan penuh, kalau dia bersalah untuk semua pertuduhan yang lain juga, maksudnya Najib Razak tak ada lagi harapan dalam dia punya karier politik. Dia akan berpolitik di mahkamah. Mungkinkah dia akan jadi seperti Nelson Mandela yang sudah punya lama dia di penjara? Tapi saya fikir Najib Razak akan dapat perbicaraan yang adil lah, perbicaraan yang adil. Dan paling penting kita harap rakyat semua berharap supaya perbicaraan ini adil dan tidak ada tangan-tangan gaib yang campur tangan. Tak kiralah tangan gaib itu
nak pastikan dia masuk penjara, atau tangan gaib itu nak pastikan dia keluar dari penjara. Kita tak mau begitu, supaya adil kepada rakyat. Tengoklah, sudah jadi tren, jadikan lucu-lucu lawak jenaka, di mana orang jadikan perbandingan kes Najib Razak dengan kes mencuri Milo, dengan kes mencuri petai, dengan banyak kes lagi yang remeh-temeh, dianggap remeh-temeh, di mana mereka semua serta-merta bila dapat kesalahan, didapati bersalah terus penjara. Tapi dibanding dengan Najib Razak sampai jadi lawak jenaka, dia tak masuk penjara, belum masuk penjara, ditangguh-tangguh. Lepas itu sudah jadi case note, sudah jadi case, sudah jadi bahan rujukan, reference case, sehingga sudah dipakai pun. Ada seorang kena penjara, tapi bila dia menyebut case Najib Razak, dia akhirnya tidak jadi di penjara sehingga rayuan selesai. Jadi itulah konsekuensi yang boleh berlaku apabila dia jadi case tadi. Okey. So, Rosmah Mansur pun masalah. Malah Najib Razak punya anak pun masalah sekarang, kerana dia pun ada juga kes lembaga hasil dalam negeri. Rosmah Mansur setakat ini nampak seolah-olah tidak menyebelahi dialah. Dan pastinya Gopal Sri Ram yang paling ditakuti, dibenci oleh Rosmah Mansur dan Najib Razak. Nah, kali ini kita akan tengoklah, adakah peguam baru Najib Razak dapat mengalahkan Gopal Sri Ram dan pasukannya. Mungkin memang sukarlah untuk kalahkan Gopal Sri Ram, kerana Gopal Sri Ram punya pengalaman sebagai di dalam pengalaman yang luas di dalam kepeguaman Badan Peguam Negara Malaysia. Jadi bukan mudah untuk kalahkan dia. Dan Gopal Sri Ram tahu bagaimana untuk mengeluarkan kebenaran demi kebenaran. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada ulasan berita yang akan datang dan sebagainya. Saya tidak pernah sebar fitnah ya, tidak pernah. Semua yang saya cakap itu semua sudah keluar di mahkamah. Jadi saya hormati mahkamah. Bagi saya, mahkamah adalah tempat paling betul. Denyut nadi, kita jumpa lagi. Bye-bye.